Alhamdulillah, cukup indah matahari menyinari hidup kita ya. Dan begitu juga indahnya apabila kita diumumkan bahawasanya ada antara kita dibenarkan untuk mengeluarkan simpanan KWSP dengan namanya skim iSinar. Di mana ini dapat membantu mudah-mudahan untuk membantu rakyat negara kita untuk mendepani pandemik wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah, dalam pelbagai perkara yang dibincangkan, wajar ke tak wajar ke, patut ke tak patut ke, berapa jumlah yang patut dikeluarkan ke, itu adalah persoalan kedua. Persoalan pertama ini adalah berkenaan bagaimana caranya pada bila kita dah menerima ataupun kita mendapatkan skim iSinar ini, apa yang bakal kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, adakah kita perlu membelanjakannya, cara bagaimana, ke mana nak kita belanjakan. Semua ini kita akan ajukan secara bertubi-tubi kepada perunding kewangan infak konsultansi Sinar Berhad, iaitu Tuan Afian Makrawi yang cukup pakar atau terkenal dengan perancangan keuangan Islam, yang hari ini akan berkongsi tentang manfaat bantuan jimat dan cermat. Mudah nak cakap jimat cermat ni, hang jimat-jimat nah, kita bagi duit banyak jimat-jimat. Tapi kadang-kadang hanya Allah je tahu betapa sukarnya nak mendapat perkataan dan berusaha untuk berjimat lagi cermat. Ni Tuan Afian, selamat datang. Selalu kita tengok kat Facebook kan. Kita tengok macam hari ni berdepan kita jumpa. Jadi hari ni kita nak menyentuhlah situasi hari ini. Rakyat Malaysia rasa cukup bersyukur ya dapat diberi skim iSinar tersebut. Tak lama lagi akan dapat bantuan KWSP dan sebagainya. Baik, kita faham situasi ini boleh kata orang tu boleh tarik nafas lega. Tapi berapa lama boleh tarik nafas ni? Jadi apa yang perlu dilakukan? Adakah dah dapat apa yang patut kita lakukan? Selesaikan hutang piutang dulukah? Ataupun selesaikan urusan makanan minum dulukah? Jadi sebelum itu kita nak tahu antara perkara yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita ada situasi hari ini. Apa yang perlu kita timbang tara? Nak didahulukan hutang dulu ke ataupun kelangsungan hidup harian ni dulu? Macam mana kita nak memberikan pendahuluan ni antara dua ni? Okey, baik. Terima kasih Tuan Talib dan juga pihak penerbit. Baik, pertama sekali kita kena tengok situasi yang berlaku hari ini tahun 2020 dah nak habis dah. Kalau dulu kita imagine tahun 2020 ni kereta terbang. Kereta terbang apa lagi dengan negara majunya, dengan teleportasinya, dengan macam-macam yang kita imagine. Tapi rupanya Allah takdirkan tahun 2020 tahun sangat-sangat mencabar, betul? Ya, sangat setuju. Sangat-sangat mencabar dengan krisis kesihatannya. Lepas tu diikuti dengan krisis ekonomi. Dan tak lupa juga krisis politik yang berlaku dekat negara kita kan. Jadi sebenarnya Allah dah bagi satu signal. Satu signal kita kena betul-betul rancang. Dan sebenarnya sebelum tahun 2020 kita dah alami beberapa kali krisis ekonomi, betul tak? Betul, setuju. Kan dah banyak kali dah. Dulu pernah berlaku subprime yang berlaku di US. Sebelum tu pernah berlaku di krisis ekonomi Asia tahun 98 masa tu kan, zaman reformasi masa tu. Dan kali ini tahun 2020 satu dunia lockdown dengan Malaysia PKP dan sebagainya disebabkan coronavirus. Benda yang kita tak nampak yang Allah hantar, satu dunia efek. Baik. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh nampak, kalau hari ini baru nak rancang memang lambatlah. Terlambat ya? Lambat jelah, dah kena dah baru nak tergadah kan. Mana lambatlah. Baik. Kan? Contoh bila dah kena buang kerja kan, tiba-tiba company tutup. Kalau tak ada saving macam mana? Dan ikut statistik memang 90% rakyat Malaysia tak ready. Daripada Bank Negara punya statistik, government punya statistik, 90% rakyat Malaysia tak ready dari sudut keuangan, dari sudut simpanan. Baik. Alhamdulillah, kerajaan telah mengumumkan banyak sangat insentif. Daripada mula-mula PKP dulu, PKP 1.0 dulu, dengan bantuan prihatinnya, dengan moratoriumnya, dengan RM500 sebulan KWSP. Dan yang terkini pula boleh up kepada RM10,000 pula. Ada bantuan iSinar lagi. Alhamdulillah, bermakna kerajaan dah bersedia. Dan kalau kita tengok dalam benda ni sebenarnya Allah dah sebut dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, satunya surah tentang Nabi yang daripada kecil sampai ke besar. Nabi Yusuf. Nabi Muhammad pun tak ada surah yang menceritakan Nabi Muhammad daripada kecil sampai ke besar. Nabi Yusuf ada. Dalam surah Yusuf. Dalam kisah surah Yusuf ni panjang, dia punya kisah dia daripada kecil sampai ke besar. Cuma saya nak ambil sedikit nukilan yang Allah sebut tentang macam mana negara Mesir bersedia menghadapi kemelesetan ekonomi. Bermula daripada Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, yang akhirnya ditafsirkan oleh seorang banduan, dan banduan itulah Nabi Yusuf yang ketika itu berada di penjara Mesir. Bahawasanya Mesir akan mengalami 7 tahun musim subur dan diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Dan ketika musim subur itu
Nabi Yusuf dilantik oleh Raja Mesir atas kebijaksanaan dia untuk menjaga pemodenan negara, macam Kementerian Kewangan lah, macam Tengku Zafrul lah kan. Ya. Okay, kan? Dan Nabi Yusuf mengarahkan rakyat Mesir supaya menyimpan gandum-gandum yang dituai bersama dengan tangkainya. Jangan guna semua. Dan alhamdulillah dalam tempoh itu 7 tahun musim subur, rakyat Mesir follow apa yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf. Dan kemudian ketika musim kemarau 7 tahun, Mesir satu-satunya negara di Timur Tengah ketika itu, di rantau Arab, yang terselamat daripada bencana. Kebuluran dan sebagainya. Dan bukan setakat Mesir, malah berjaya juga memberi manfaat kepada penduduk-penduduk luar Mesir. Buktinya dalam surah Yusuf juga ada diceritakan tentang Nabi Yaqub yang sebelum itu dah terpisah lama dengan Nabi Yusuf daripada Palestin, jauh tu. Palestin ke Mesir jauh. Kalau tengok dekat peta Semenanjung Arab tu jauh tu. Palestin dengan Palestin. Maknanya dia orang satu family datang, adik-beradik kan, cerita tentang adik-beradik Nabi Yusuf datang daripada Palestin, datang ke Mesir, membuktikan bahawasanya apa yang berlaku di Mesir itu boleh memberi manfaat juga kepada orang lain. Dan kalau kita relate zaman sekarang, rakyat memang tak ready. Baik. Tapi mujurlah, alhamdulillah, kerajaan ready. Baik. Bayangkan kalau rakyat tak ready, lepas tu kerajaan juga tak ready, habis je. Subhanallah. Memang lagi ramai efek. Ini pun dalam keadaan macam ni, minggu lepas ada diberitakan hampir setiap hari orang bunuh diri. Bayangkan, disebabkan krisis ekonomi ni. Bukan tu, tak tengok lagi statistik perceraian. Memang ketika ekonomi memang akan efek. Kewangan akan efek. Betul orang kata wang bukan segala-galanya. Kan? Tapi kalau tak ada wang, habislah. Tengok segala-galanya juga jadi masalah juga. Tengok buktinya dengan kes pengangguran makin meningkat, dengan kes bunuh diri, dengan kes perceraian dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar ialah kena ingat sesuatu yang rakyat akan jatuh dan satu yang jatuh akan naik balik. Itu kena kita ingat. Jadi sekarang ekonomi kita tengah jatuh. Ekonomi tengah down, ekonomi kita tengah meleset. Jadi kita jangkakan benda ni akan berakhir. Cuma bila akan berakhir kita tak tahu. Allahuakbar. Baik. Jadi untuk semua yang menonton, untuk saya sendiri, untuk Tuan Talib, untuk semua yang menonton ini, kena ingat selepas daripada ni kita dah lalui zaman susah sekarang ni. Selepas pada ni, bila ekonomi dah makin baik, kena beringat cepat. Dan maknanya sekarang ni Allah dah bagi peringatan dah. Memang kalau masa ni memang semua macam masyarakat, kan? Sebab dah tak ada duit. Macam contoh macam inilah, kalau orang, sebab benda ni kalau kita tengok itu datang daripada habit seseorang itu sendiri. Contohnya, kalau orang tu selama ni dapat gaji, dia akan enjoy, tengah bulan dia sesak makan Maggi. Kan? Maknanya masa tengah sesak makan Maggi tu bukan berjimat, terpaksa. Kan? Terpaksa berjimat. Patutnya berjimat masa bila? Berjimat masa tengah banyak. Baru betul berjimat. Masa dapat gaji tu, kan contoh sekarang minggu ni minggu gaji kan. Masa ni minggu gaji, masa ni kita menyimpan. Baru betul. Tapi kalau dah terdesak, dah tengah bulan, itu dah tak panggil berjimat, dah memang terdesak kan. Jadi sekarang macam sekarang ni memang secara automatik semua orang jadi berjimat kan. Tajuk kita kan jimat dan cermat kan. Maka kita memang zaman sekarang semua secara automatik terpaksa berjimat. Jadi bila kita dah biasakan sekarang ni, waktu tengah krisis ni akan datang apabila ekonomi makin baik, ekonomi makin pulih, kita harapkan tabiat yang kita amalkan hari ini kita teruskan. Baik. Supaya akan datang nanti tak mesti akan berlaku lagi. Jadi kita boleh berjimat cermat daripada sekarang. Exactly. Ini mungkin adalah sesi latihan kita untuk berjimat cermat. Betul. Nanti mungkin lepas ni macam Tuan Afian kata dah naik ekonomi tu, kita dah biasa berjimat cermat, makan tak membazir dan sebagainya. Betul. Dan kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Ada ramai yang tanya Tuan Afian muncul. Semua dah menanti. Baik, daripada anda boleh terus tanyakan soalan buat macam mana begini. Kenapa? Terima. Ya, baik. Dan anda semua boleh ajukan soalan di dalam Facebook, saya akan bacakan satu persatu. InsyaAllah saya pilih dulu daripada soalan Rosdin Sama. Assalamualaikum Tuan. Bagaimana cara untuk memupuk serta mengamalkan sikap berbelanja mengikut keperluan dan buang tabiat berbelanja ikut kehendak nafsu? Macam mana kita nak pupuk? Adakah kena tulis journal ke? Kena macam apa? Kena duit tu kena sembunyikan ke? Letak di tempat yang susah untuk kita akses ke? Bagaimana? Baik. Okey. Baik, saya sebenarnya nak kongsikan sebenarnya ada beberapa langkah lah yang kita boleh buat sebenarnya. Pertama sekali kena ada matlamat. Kena ada matlamat. Contoh nak jimat tadi kan. Berapa banyak kita nak jimat? Kan? Apa matlamat sebenarnya kita nak jimat? Sebab bila kita ada matlamat yang kuat, barulah kita punya desire kita punya keinginan kita akan betul-betul bersungguh-sungguh nak buat tu. Dan kalau matlamat tu kita dapat tulis, dapat catat kan, itu lebih baik. Baik, itu pertama. Okey. Ramai orang buat step pertama ni. Cuma jangan orang buat step yang kedua. Apa tu? Apa step kedua? Step kedua, kita kena ubah mindset kita. Aduh, tu yang duduk kat dalam tu. Kalau kat luar boleh kita ubah-ubah. Kalau duduk kat dalam macam mana tu? Sebab ramai orang, contoh dia nak berjimat,
Contohnya ataupun contoh dia nak tambahkan simpanan kan. Contoh sama sekarang terdesak ni dia nak tambahkan pendapatan. So dia pun buatlah kerja part time, buat itu, buat ini, jadi ejen tu, jadi ejen ini kan. Tak kira lah, saya tak sebutlah apa-apa jenis pekerjaan tu kan. Contoh, kita bukan nak mempelaikan kan pekerjaan-pekerjaan macam menghantar makanan, jadi ejen produk tu, jadi ejen produk ni sebagainya. Bagus sebenarnya, saya pun ada buat juga kan part time macam tu. Cumanya ialah jangan kita jadikan benda itu sebagai matlamat. Kan? Sebab bila kita jadikan benda, sebenarnya benda itu sebagai alat. Kan? Jadi sebelum kita gunakan alat tersebut untuk menjana pendapatan tambahan, untuk menambahkan income dan sebagainya, kita kena step yang kedua tadi, pertama kita dah ada matlamat. Step yang kedua ialah kita kena ubah kita punya mindset. Yang tu yang kita kena buat jauh. Contoh kalau selama ni kita dah umur dah 20 tahun, dah 30 tahun, dah umur 40 tahun, apa yang berlaku hari ni ialah apa yang dah ditanam lama dah. Bukannya berlaku tiba-tiba hari ni. Bukan tiba-tiba berlaku bangun-bangun pagi, aku ada hutang kereta lah, aku ada hutang kad kredit lah, aku ada personal loan lah. Bukan. Dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Kalau hari ni kita ada hutang kad kredit, hutang personal loan, hutang rumah dan sebagainya, semua tu adalah kesan daripada tindakan yang kita pernah buat satu ketika dahulu. Mungkin tahun lepas, mungkin 3 tahun lepas, mungkin 5-6 tahun lepas. Jadi benda yang kedua yang kita kena buat ialah kita kena ubah mindset kita. Ibaratkan macam ni Tuan Talib dan para penonton, kita tanam satu pokok. Kita tanam satu pokok. Pokok tu sepatutnya menghasilkan buah yang elok, yang manis, yang sedap, yang merah, yang ranum. Kan? Tapi kita dah tanam dah bertahun-tahun kita tanam, tiba-tiba masa kita nak petik, tengok tak berapa nak merah. Kan? Yes, buah tu rosak, kan? Kulitnya merekah, rasanya masam, berulat dan sebagainya. Apa kita nak buat pada pokok tersebut, Tuan Talib? Apa kita nak buat? Takkan nak tebang. Takkan nak tebang kan? Kita macam mana kita buat pada pokok tersebut supaya dapat menghasilkan buah yang elok, yang sedap tadi? Saya cari baja yang bagus lah. Cari baja yang bagus, betul. Baik. Apa kita nak buat dekat baja tu? Macam mana kita nak buat? Aduh, kita cari orang yang saya pula jadi pengacara. Terbalik dah dia. Jadi macam mana adakah kita perlu cari pembekal baja yang terbaik? Okey, baik. Okey, kita akan cari baja, betul kan? Kita cari baja, kita letak baja dekat mana? Akar dia. Kita nampak tak akar? Tak nampak. Kita tak nampak akar kan? Tapi kita percaya bawah pokok tu ada akar. Kan? Dan bawah pokok tu ada akar, dan bila kita letak baja tersebut akan menyerap pada nutrition daripada baja akan menyerap pada akar, kemudian daripada akar naik ke batang, ke dahan dan akhir sekali ke ranting dan juga ke buah. Ada tak orang letak baja dekat buah? Tak ada. Tak ada kan? Itu letak racun perosak je lah. Racun perosak dia. Kalau orang letak baja dekat buah, apa kena cakap kat orang tu? Tak boleh cakap kat sini kan, kena ban kita berdua. Baik. Makna kata kalau orang tu letak baja dekat buah, orang tak berapa betul lah kan. Ilmunya kurang, ilmunya tak kena. Kurang, kan? Baik. Kita tak letak baja dekat buah. Tepat sekali. Kita letak baja dekat akar. Betul. Begitulah dalam kewangan. Ramai orang fokus dekat nak letak, seolahnya letak baja dekat buah. Seolahnya contoh macam kita tak duit, kita kena bekerja. Kan? Tak cukup duit, kita buat part time tu. Kita tak cukup duit, kita buat tu. Kadang-kadang ada yang tak cukup duit, pergi buat pinjaman. Tak cukup duit, pergi pinjam kawan. Yang lagi teruk, pinjam dengan alung dan sebagainya. Menyebabkan masalah kewangan, adakah selesai? Tak. Makin bertambah. Itu yang ramai berlaku dalam kewangan. Jadi berbalik pada soalan tadi, nak berjimat ke, nak tambah pendapatan, nak itu, nak ini, nak tak nak, kena ada mindset dulu. Akar je dulu. Yes, akar dulu. Dan nak ubah akar ni bukan makan masa sehari dua lah kan. Sebab tabiat yang mindset yang kita ada hari ni, kita dah bina dah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Jadi untuk ubah mindset yang dah dibina 10, 20, 30 tahun, takkan makan masa satu hari. Kan? Takkan hari akar bawah tu dah bersihgat dah. Bersihgat dah kan. Yang kita tak nampak tu, yang kita tak nampak. Yang kita nampak ialah buah. Tapi sebenarnya asalnya ialah akar tu tadi. Saya suka metafora ni. Subhanallah. Rasa macam nak pegang dan simpan dekat sini kan. Dan kita nak kongsi juga antara pengalaman-pengalaman mereka yang berkongsi dengan TV Al-Hijrah seperti apa tahu. Mereka kata dalam ujian kadang-kadang dah dalam jatuh di tipe tangga lah kalau nak dikisahkan begitu situasi hari ini. Dah lah tak ada pekerjaan, ada yang sakit dan sebagainya. Jadi Tuan Afian. Jadi kita nak melihat bagaimana kalau kata dalam situasi kita ni ada hutang. Kita dah terjebaklah tadi. Sikap dah terlanjur. Sekarang ni kita nak cari jalan solusi dia. Tuan Afian bantu kita. Mana kita nak daulan? Saya nak settlekan bank dulu ke? Saya nak settlekan hutang dengan pihak individu tertentu ke? Ataupun saya kena pinjam hutang ni, tutup hutang ni. Orang kata gali lubang ni, tutup lubang ni. Macam mana Tuan Afian? Apa yang patut saya buat? Baik. Pertama sekali kena ingat. Hutang ni Nabi pun sebut kan dalam doa dia, Allahumma inni na'udzubika minad daini wa qahri rijal. Kan, yang dalam satu hadis yang sahih Nabi ajar tentang macam mana kita ni kena berdoa supaya jauhkan daripada bebanan hutang dan kejahatan manusia. Kan?
Cepat. Bayangkan, Nabi dah sebut 1400 tahun lepas, zaman tu mana ada alung ke ada dah? Zaman Tak ada. Tapi kita nampak tak? Nabi sebut jauhkan daripada bebanan hutang dan kejahatan manusia, wa qahri rijal. Jadi kalau kita relate hari ini, sebenarnya hutang banyak benda yang negatif. Banyak orang terjebak dengan hutang yang negatif. Tapi sebenarnya ada juga hutang yang positif. Ada juga hutang yang boleh menjana pendapatan, ada hutang yang kita boleh membina aset dan sebagainya. Tapi ramai orang terjebak dengan hutang-hutang yang tak berapa elok. Pengurusan lah saya rasa. Sebenarnya pengurusan je. Sebab hutang ini ialah alat. Kan? Contoh mudah macam inilah kan. Kita ada pisau. Kan? Pisau boleh diguna untuk macam-macam benda bagus kan. Betul. Untuk potong ayam, untuk potong sayur, boleh buat masak dan boleh masak macam-macam. Kalau berada daripada tangan seorang chef. Tapi cuba bayangkan pisau tersebut berada pada tangan seorang budak. Apa jadi? Bahaya tu. Yes, tentu dia akan membahayakan diri dia. Begitu juga dengan hutang. Dan sebenarnya kita belajar tak tentang macam mana nak mengurus hutang? Sepanjang hayat kita ada belajar tak? Tak ada, cikgu murid je. Kan? Ada belajar tentang pengurusan hutang masa sekolah menengah, tak ada kan sekolah rendah, dekat Dusti ke dekat Mantap. Ada pun sikit lah. Itu pun apa si account. Kita pun tak boleh nampak sangat benda nak berlaku kan. Baik, tapi sebaik saja kita grad, macam-macam peluang buat hutang kita nampak depan kita dan dibayangkan dengan buat hutang ni kita dapat kereta yang mewah, dapat rumah yang besar, dapat itu, dapat ini, menyebabkan mindset kita punya apa yang kita fikir ialah bila kita berhutang ni rupanya bagus. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan semua berhutang bagus. Tapi orang lain pun berhutang tu Tuan Afian. Itu yang menjadi masalah tu. Kita berhutang sebab tengok orang lain berhutang. Betul. Contohnya contoh katalah fresh graduate, gaji RM2,500. Gaji RM2,500 nak beli kereta yang mewah kan? sikit. Yang mewah sikit contohnya kan. Bukannya mewah. Dia memang kalau gaji RM2,500, selalunya bank akan ambil 30% daripada gaji kan untuk installment. Contoh RM2,500 kali 30% lebih kurang 800 something macam itulah. Agak-agak dengan installment 800 lebih. Kereta apa yang mampu? Boleh beli kereta yang harga berapa? Faham. Itu formula bank. Lebih kurang harga kereta RM80,000. RM80,000 beli kereta. Bolehlah beli kereta bangsa H. Sebab brand kan. Baik tak sebut lagi baik. Boleh beli kereta bangsa H kan. Bangsa H ke bangsa V ke. V yang besar lah, bukan V yang kecil kan. Jadi bila seorang fresh graduate kan, gaji RM2,500 kalau tanya, contoh macam tuan tadi masa mula-mula grad, masa mula dapat gaji pertama, RM2,500 banyak ke sikit? Banyak. Subhanallah. Kan? Memang heaven lah kan. Memang kaya. Sebab apa kita rasa banyak? Sebab selama kita belajar 4-5 tahun dekat universiti, dekat Mantap, dekat sekolah, kita tak pernah pegang duit RM2,500 sebulan. Kan? Mana kata dapat RM2,500 sebulan, wow, kita rasa syurga besar ni. Kan? Besar hidupku. Jadi kalau setakat bayar installment kereta 850 tu, apa dah hal lah. Kecil je kan. Cuba tanya sekarang, RM1,500 berapa lama habis? Tak boleh nak jimat-jimat secemat-cematnya. Jadi nampak tak macam mana mindset itu memainkan peranan. Jadi bila fresh graduate tadi beli kereta dengan installment 850, dapatlah kereta bangsa H tadi kan. 850 tolak daripada RM2,500 lebih kurang ada 1,850 tolak RM2,500 lebih kurang 1,600 1,700 macam tu lah. Pun banyak lagi. Betul? Sebab tak pernah pegang pun 1,600 1,700. Baik. Jadi pada pemikiran saya bertengok tolak RM850 sebulan ada RM1,600 lagi. Banyak. Tapi rupa punya tak sedar. Ada kos petrol, ada kos tol, kos parking, kos apa lagi? Servis, road tax, insurans takaful lagi, tayar, aircon dan macam-macam kos, dan akhir sekali dia akan sedar lepas pakai 2-3 bulan servis. Kan? Lepas tahun road tax kereta, masa nak renew road tax, tengok-tengok tak ada duit, tak ada buat simpanan. Maka terjebak pula hutang seterusnya. Dia buat pula hutang kad kredit. Sebab apa nak swap. Kan? Dan sekali pakai kad kredit, mula-mula nak untuk renew takaful kereta saja. Tapi bila dah pakai, dia terlajak ketagihan macam-macam lah. Dengan pergi makan restoran pun pakai kredit kad, lepas tu tengok internet, ada macam-macam laman web yang boleh beli belah dan sebagainya kan. Cepat sekali. So hutang kad kredit bertambah. Dan kemudian mungkin 2-3 tahun tengok kad kredit dia makin penuh. Masa tu fikir pula nak buat hutang personal loan pula. Untuk swap untuk settle hutang kredit. Nampak tak? Tak habis satu hutang bertambah satu hutang. Satu hutang bertambah satu hutang, lepas 5-6 tahun nak beli rumah dah tak layak. Kan? Mungkin masa fresh graduate beli kereta saja. Lepas 5 tahun dah berkahwin dan sebagainya, dah ada anak semua, nak beli rumah pula senarai hitam. Dah tak layak dah. Sebab sikris tak lepas, situs tak lepas, dan menyebabkan masa tu mulalah salah orang lain. Ini semua salah kerajaan. Ini semua apa? Salah Yahudi lah. Kan? Ini semua agenda Illuminati ni. Kan? Tapi dia tak sedar. Jauh pergi. Dia salahkan semua orang. Dia akan salahkan. Dia tunjuk orang ni, tunjuk sana, tunjuk sana. Tapi tak sedar. Rupanya 3 jari tunjuk diri sendiri. Siapa yang mula-mula buat hutang kita?
Kan? Sikap tu. Yes, bermula pada sikap. Jadi balik pada soalan tadi, tentang hutang tadi. Bermakna nak tak nak, isunya bukan soal nak settlekan hutang sekarang ataupun tidak. Isunya lah macam mana kita ubah sikap kita dulu supaya hutang kita. Sebab kalau kita settlekan hari ini pun, kalau tak jaga sikap dengan betul, tengok lepas 2-3 bulan buat hutang baru pula. Kan? Sebab sekarang ni kan dengan sebab sekarang ni memang kadar hutang sebagainya terendah. Memang kalau orang nak buat hutang memang dia akan nampak memang sukarlah. Bukan sukar. Installment sangat rendah compare dengan 2-3 tahun lepas. Cuma mungkin kelayakan dah kuranglah sekarang ni. Sebab mungkin income dah tak ada dan sebagainya, bank dah mula turunkan kadar hutang. Baik. Baik, masya-Allah. Tadi kita dengan metafora pokok dan akar. Lepas tu kita dengan chef dan pisau. Kalau tanya soalan ni aku tak tahu apa yang keluar kejap lagi. Jadi kita nak bagi soalan terakhir ni. Penutup. Betul. Tak rasa kan? Betul. Okey. Lepas ni kena datang lagi tau. Boleh. Baik, masya-Allah, best sangat. Saya rasa kalau boleh biar sesi dengan saya. Jadi soalan terakhirnya, mungkin Tuan Afian boleh bantu. Dan kita ada para penonton sedang menonton sekarang ni, kita dah terlanjur lah. Akar tadi tu dah kita dapat dah berselirat. Nak dibuang pokok dah tak boleh. Okey. Macam mana apakah cara? Adakah perlu saya tambah ilmu? Adakah perlu saya yang tadi baja-baja tu kan saya nak cari kepada siapa? Dan untuk shortcut ni, untuk jangka masa pendek. Apa yang patut saya buat? Saya terus tambah cari pendapatan kah? Atau saya berhentikan hutang-hutang saya? Mungkin kereta saya jual. Mungkin rumah saya pindah ke rumah yang lebih kecil. Kad kredit saya potong 2. Apa yang patut saya buat? Okey, baik. Maknanya soalan Tuan Talib dah jawab terus tadi tu. Jangan macam tu. Baik. Nak tak nak memang kita kena bertindak kan. Contohnya kalau kita ada hutang-hutang jahat tu nak kena selesaikan terus. Hutang jahat hutang jahat lah kan. Contoh kalau kita perlu jual lah kan. Tapi nanti orang kata apa? Alah kau dah jual kereta tak malu ke? Tu ialah memang itu hakikatnya kan. Mana kita nak pilih antara malu disebabkan jual kereta ataupun dengan terdesak kita seorang je tahu. Kan? Tak makan, tak minum sebagainya kan. Faham? Sebab kan banyak dah cerita-cerita tentang macam mana daripada seorang pilot jadi bawa penghantar makanan. Betul. Kan. Kalau malu tu memang rasa malu lah kan. Dia selama ni bawa pilot, tiba-tiba bawa hantar makanan. Kan? Dan tengok CEO syarikat penerbangan yang besar pun dah mula masuk ke sektor macam tu kan. Jadi nak tak nak kita kena buang sikap malu tu, kena buang dan kena ubah sikap lah. Saya tanya Tuan Talib Ya. Okay. Kita kena tanya ni. Apa metafora nak bagi ni? Nak bagi contoh mudah faham. Sebab saya suka gunakan metafora macam tu supaya kita semua mudah nak faham. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap tentang kewangan dengan jargon-jargon yang agak tinggi yang kita saja faham, orang tak faham buat apa kan? Okey, untuk mudahlah. Okey. KCC berapa tingkat? Tak ingat. Lebih kurang 80 tingkat lebih lah, 88 tingkat. Dan dibina dalam masa 5 tahun. Betul? Okey, baik. Soalan saya seterusnya. Okey. Jangan tanya berapa tingkat lagi. Okey, berapa tingkat dibina dalam setiap tahun dan 5 tahun tu? Bagi? Kalau orang cakap 88 bagi 5 tahun lah, bagi 4 bagi 5 macam tu lah. Baik. Maknanya tahun pertama 20 tingkat, tahun kedua 20 tingkat, tahun ketiga lebih kurang macam tu lah. Baik. Tapi sebenarnya tuan-tuan, tahun pertama tak nampak 1 tingkat pun. Apa yang dibuat tu? Tahun kedua pun tak nampak 1 tingkat pun. Apa yang dibuat tu? Tahun ketiga barulah nampak sikit. Teka apa yang telah dibuat. Asasnya di piling. Yes. Sebab piling dia. Piling tersebut difahamkan dibina dalam tempoh 3-4 tahun yang 2-3 tahun yang awal itu sebenarnya lebih dalam daripada ketinggian KCC. Maksudnya kalau ke atas 88 tingkat, kat bawah mungkin 2 kali ganda. Yes. Sebab nak menampung 88 tingkat tu. Bayangkan kalau KCC dibina tanpa piling apa jadi? Alamak Runtuh sekejap. Mungkin setahun mungkin dapat bina 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat dah untuk balik. Jadi begitu juga dalam kewangan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yes, kita hari ini memang terpaksa mungkin kena cut cost, terpaksa lah. Tak ada pilihan. Tak ada sebab tak ada pilihan. Mana TV berbayar tu mungkin hentikan dan sebagainya. Kena hentikan telefon kena potong, kena downgrade telefon, downgrade kereta, downgrade rumah, semua benda kita kena downgrade. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa untuk membina asasnya. Upgrade ilmu. Yes, upgrade ilmu tadi. Nampak tengok. Ada pernah tengok gaya macam ni. Baik, kena upgrade ilmu supaya akan datang kita dapat membina kewangan kita yang kukuh. Kehidupan kita yang kukuh. Bila kita dah ada asas piling yang kuat tadi, barulah mudah kita nak buat apa saja. Nak tambahkan simpanan, nak kontrol kita punya hutang, nak tambah aset, pelaburan, persaraan dan sebagainya. Mana kata kalau hari ini Allah dah tunjuk dah tahun 2020 krisis ekonomi kita tak bersedia. Tapi akan datang, na'udzubillah kalau berlaku tahun 2030, kita dah ready. Tahun 2040, kita dah ready. Tahun 2050, kita dah ready. Disebabkan sebab tahun 2020 kita dah kena sekali dan janganlah kita
dipatut ular 2-3 kali. Oh, jangan dah ular pula keluar. Betul. Masya-Allah. Kau sambung lagi banyak lagi analogi lain. Betul lah. Hari ini dengar akar dan pokoknya, pisau dan chef KLCC. Ular ni tadi dah sikit je jadi kan. Nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi dengan Tuan Afian. Saya berharap ada siap umur datanglah lagi. Insya-Allah. Kongsi ilmu, pengalaman dan pendidikan. Saya rasa kalau harap saya juga nak berkongsi juga sebenarnya Tuan Afian ni dia ada Facebook dia. Boleh follow. Iaitu boleh follow ya. Saya request friend tak dah accept belum? Itulah. Accept. Afian Mat Rawi. AFYAN, Afian MAT Mat RAWI, Rawi. Dah ramai yang follow dan ikuti perkembangan ilmu dan perkongsian daripada Tuan Afian. Ramai follower ni, viral influencer. Rugi kalau anda tak dapat ilmu daripada beliau. Jadi insyaAllah ada sikit umur kita jumpa lagi. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dan kita akan berehat lepas ini, kita akan bersama dengan seorang lagi. Kita panggil kalau dalam dunia perniagaan ni Tok Guru, jenama-jenama ataupun syarikat-syarikat yang sedang melebarkan sayap mereka. Dan beliau adalah orang yang sangat tepat untuk berkongsikan perkongsian seterusnya ini bagi membantu kita untuk bangun. Kalau dah tombang, dah jatuh, jangan risau. Kita kena bangkit kembali dengan semangat dan ilmu. Akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.